Hari ini saya akan membuat perbandingan di antara pembiayaan LPPSA dan juga pembiayaan bank. Jadi sebagaimana yang kita sedia maklum bahawa pembiayaan LPPSA kadar keuntungannya 4% di sepanjang tempoh pembiayaan. Manakala pembiayaan bank pula dia sentiasa turun naik. Pada tahun lepas 2020, tahun ini 2021 dan mungkin 2-3 tahun yang akan datang, kadar yang ditetapkan oleh pihak bank mungkin masih lagi kekal di bawah 4%. Jadi dalam video pada kali ini saya nak tunjukkan kepada anda yang manakah lebih baik untuk anda pilih, sama ada loan bank ataupun loan LPPSA. Kadar yang ditetapkan oleh bank pada ketika ini, kalau ikutkan beberapa kes yang pernah saya uruskan, ada yang dapat 2.9, ada yang dapat 3%, ada yang dapat 3.1. Malah ada yang dapat 3.2 dan 3.9. Bergantung kepada profil anda di mata bank. Jadi berkenaan dengan margin of finance, LPSA membolehkan kita memilih 70%, 80%, 90% sehingga 100% pembiayaan. Kebiasaannya penjawat awam akan memilih 100%. Jaranglah kalau mereka layak memohon 100% pembiayaan, mereka hanya pilih 70%. Jarang sangat. Yang biasanya majoriti mereka akan memilih 100% pembiayaan. Jadi manakala bank kita boleh mohon, tapi kadar keuntungan yang ditetapkan oleh bank berbeza. Satu kes saya uruskan, dia beli sebuah rumah daripada pemaju, kemudian ketika membuat pembiayaan bank, jadi banker tu maklumkan, okey cik, kalau nak buat pembiayaan 90%, okey, kadar yang kami sediakan 3.2. Tapi kalau nak buat pembiayaan sebanyak 100%, kadar yang kita tetapkan adalah 3.9. Jadi saya suggest kepada dia ambil 3.2%. Sebab itu untuk in the long run dia akan lebih menguntungkan berbanding dengan 3.9 ini. Jadi bagi orang yang buat LPSA ni, mereka wajib ambil MRTT. Jadi kalau seorang yang beli rumah harga 300 berumur 30 tahun pada hari jadi yang berikutnya selama 30 tahun, MRTT yang perlu mereka bayar adalah 12,470 selama 30 tahun. Jadi kalau bank jaranglah mereka nak ambil coverage 30 tahun, kadang-kadang mereka hanya cover mungkin 10 hingga 15 tahun sahaja. Untuk perbandingan ini, loan LPSA tadi 300,000 harga rumah kemudian ditambahkan dengan 12,470, jadi jumlahnya 312,000 lebih. Jadi kalau bank 300,000 kita tambahkan 5% sahaja, disebabkan coveragenya kita hanya nak ambil mungkin 10 hingga 15 tahun sahaja. Ansuran bulanan bagi pembiayaan LPSA adalah sebanyak 1,498 sebulan. Manakala kalau kita buat loan bank dengan 3.2%, pembiayaan bulanannya hanya 1,189. Jadi kalau 100% loan, kita akan membayar sebanyak 1,438 sebulan. Okey, jadi mana lebih banyak? Yang lebih tinggi adalah pembiayaan LPPSA. Jadi berapakah jumlah keseluruhan yang mereka perlu bayar? Sebagaimana yang kita maklum, LPPSA ansuran bulanannya tinggi, pasti bayaran akhirnya adalah tinggi. Jom kita tengok berapa. Jumlahnya ialah 537,000 setelah 30 tahun. Pembiayaan bank pula dengan 90% margin dan 3.2 kadar keuntungan, jumlah keseluruhannya ialah 428,000. Manakala seseorang yang buat loan sebanyak 100% margin dengan kadar keuntungan 3.9, jumlah akhir yang perlu dibayar ialah 517,000. Jadi kalau kita lihat, kadar keseluruhan yang paling tinggi adalah LPPSA, melebihi 100,000 daripada kadar pembiayaan bank. Jadinya bila kita melihat kadar keseluruhan ni, pastinya kita nak memilih, kenapa nak pilih LPSA? LPSA kan banyak lagi kita bayar. 100,000 tu tuan-tuan, 30 tahun 100,000, banyak tu. Tapi jangan kita lupa, pengurangan kadar oleh bank ini hanya sementara. Dibimbangi selepas beberapa tahun nanti kadar tu naik semula. Kadar keuntungan sebelum ini 4.1, 4.5, 4.9, 5.0 itu adalah kadar biasa yang dikenakan oleh bank. Cuma pada ketika ini saja, waktu pandemik ini, ia telah dikurangkan. Bayangkan setelah pandemik ini beransur pulih, keadaan ekonomi pun sudah lebih baik daripada ketika ini, pastinya bank akan menaikkan semula kadar keuntungan mereka. Pastinya kadar keuntungan tadi lebih tinggi berbanding hari ini.
Nasihat saya buat penjawat awam, kalau anda mempunyai pilihan sama ada nak ambil LPSA ataupun ambil bank, bagi saya penjawat awam boleh pilih apa yang dia nak, sama ada LPSA ataupun bank. Tapi pandangan peribadi saya, lebih baik dia ambil LPSA. Sebab LPSA kadarnya sama selama 30 tahun. Tapi bank belum tentu. Cuba tuan-tuan lihat, pada zaman kegawatan ekonomi, kadar ni tadi boleh mencecah sehingga 7, 8 hingga 10%. Tapi kadar LPSA lebih kata selesa, tidak naik sepanjang tempoh pembiayaan. Jadi ada baiknya penjawat awam memilih LPSA berbanding bank. Bayangkan suatu hari nanti kadar bank menjadi 6%, menjadi 5%, berapakah jumlah yang akan anda bayar? Pastinya lebih daripada jumlah keseluruhan yang dibayar oleh peminjam LPSA. Itu nasihat saya untuk penjawat awam. Tetapi kalau kita ni bukan penjawat awam, kita memang tak ada pilihan. Kita pilihlah yang terbaik, sama ada kita nak buat 90% loan ataupun 100% loan, dan kita boleh tanya kadar keuntungan berapa dan berapa, kita boleh pilih. Tapi apa-apa pun bergantung kepada perancangan kewangan anda. Sekiranya pada ketika ini anda hanya mampu untuk mendapatkan 100% loan, maka kita dapatkan. Tapi kalau kita lebih mampu untuk dapatkan 90% loan, maka kita dapatkan. Jadi pilihan adalah terbuka mengikut kesesuaian diri masing-masing. Okeylah, itu saja untuk video pada kali ini. Kalau anda suka dan setuju dengan apa yang saya sampaikan, boleh tekan like dan subscribe channel ini. Okey, jumpa lagi. Bye.